nak panggil Abdul Haris Ilan. Betul tak saya panggil? Boleh bacakan doa? Baca doa Amin. Terima kasih. So, hari ni kita akan tengok chapter 1 Okey, saya nak share kat sini. Okey, boleh respon semua orang nampak tak yang saya tengah share sekarang? Topik 1 ni, nampak Okey. So, hari ni kita akan tengoklah topik 1, Introduction to Multimedia. Apa itu multimedia lah? Basically, kena faham lah apa itu multimedia. Dia sebahagian daripada cabang IT lah. Okey, kita akan tengok kat sini ada 4 subtopik yang kita akan cover lah untuk chapter ni. Brief Introduction to Multimedia, Definition Multimedia System, Multimedia Components, and Multimedia Hardware and Software lah. Okey, kita tengok kat sini. Brief Introduction kepada Multimedia. So, multimedia ni, awak dapat tengok kat sini, ni adalah computer information atau maklumat yang ada kat dalam komputer tu diterjemahkan melalui 5 elemen ni lah. Ada audio, ada video, ada animasi yang bergerak, ada teks, ada gambar atau grafik dan drawing lah. So, 5 elemen ni penting untuk diterjemahkan dalam multimedia ni lah. Okay? So, kalau ada teks sahaja, tak ada elemen lain, dia bukan dipanggil multimedia lah. Dia hanya sebahagian elemen sahaja. Okay? So, kalau awak nak tahu basic elemen multimedia, ada 5 ni lah. Okay, yang ni lah. Teks, ada grafik, animasi, audio, video. Teks, macam mana teks? Apa yang awak texting lah. Selalu yang awak texting dekat WhatsApp. Lalu apa yang awak type dekat Google, apa yang awak tulis dekat Microsoft Word kan. And then graphics adalah merujuk pada gambar lah. Gambar, image yang still lah, yang tak bergerak lah. Atau dalam bahasa Melayu gambar pegun. Animation ada 2 lah. Animation ada 2D animation, ada 3D animation. And then audio, apa yang awak dengar lah macam saya tengah lecture sekarang, suara, bunyi atau sound effect dan background music lah. Itu semua kita panggil audio atau sound. Satu lagi video. Video adalah cantuman gambar-gambar pegun yang digerakkan dalam satu speed. Tengoklah berapa besar speed dia lah Okey. So, boleh respon semua faham ada 5 elemen ni? Okey. So, alright. So, kalau bila orang kata multimedia je, awak dah tahulah. Dia mesti ada teks, grafik, animasi, audio, video. Okey? So, kita tengok tentang definition multimedia system lah. Okey. Apa tu multimedia system? Dia adalah sistem yang turut sama ada dekat dalam elemen multimedia tadilah. Yang 5 tadi. So, sistem ni dia membantu elemen multimedia tadi dalam pelbagai bentuk dekat belah kanan ni lah. Okey. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada benda ni lah. So, first kali multimedia development using production or authoring tools. Maksudnya dekat sini, sesuatu pembangunan multimedia yang awak buat teks, gabungan grafik, gabungan animasi, gabungan audio, gabungan video ni akan ada proses-proses lah, akan ada step-step, akan ada fasa-fasa pre-production, production dan post-production lah. Okay. And then
Authoring tools, apa software atau hardware yang digunakan lah. Contoh authoring tools yang saya minta awak download tu lah. Contoh-contoh macam Adobe Photoshop, and then Adobe Animate dan sebagainya lah. Apa-apa yang awak tahulah macam Illustrator kan, Corel Draw, itu semua kita panggil authoring tools lah. Benda-benda yang membantu untuk kita buat pembangunan multimedia ni lah. So, selanjutnya presentation form and format. Macam mana awak nak present, macam mana awak nak terjemahkan multimedia yang awak dah siap tadi. Dalam bentuk apa? PowerPoint macam yang saya tunjuk. Ataupun kita guna video conferencing macam saya sekarang ni. Ataupun kita gunakan macam-macam format lah. Kita simpan format JPEG ke, atau kita simpan format sound wave ke. Yang tadi JPEG tu image. Kalau sound wave tu sound lah. Dan kita simpan dalam bentuk apa? PDF khususnya untuk teks. Macam itulah. Maksudnya presentation form and format. Presentation form guna apa, software apa, and then format apa. PDF, macam-macam lah. Okay. So, storage file design. Storage file design ni merangkumi simpanan data-data file anda lah. Paling lokal sekali kita simpan dalam pen drive atau CD atau dulu-dulu dalam disket. Kalau advance sikit kita dalam local C, local D drive ni. And then the advance sekarang ni macam kita dah ada sekarang ni macam Google Drive, and then ada Dropbox. Macam kalau Apple dia panggil iCloud lah kan. Itu storage file design lah. Macam mana awak simpan data-data multimedia sistem ni lah kat dalam dia. Lepas tu dia ada kaitan jugalah dengan network issue. Network issue ni macam kita sekarang lah, kita guna internet. Kan, kita guna data atau kita guna Unify, and then atau kita gunakan medium-medium data yang lain lah. Macam data yang free kita dapat daripada Yes ke kan, atau Digi atau Telkom, pelbagai network ni lah yang kita gunakan. Selanjutnya database management ada kaitan dengan yang awak belajar programming lah, macam algorithm kan, macam programming C ke Java. Itu database lah. Setiap software yang dibangunkan ada programming di sebaliknya lah. Programming yang membangunkan sesebuah software tu lah, memudahkan kerja kita. Okay. Last sekali delivery method. Delivery method ni macam mana kita terjemahkan dekat orang awak atau rakan kita atau pada pensyarah kita atau kepada kita punya target customer. Contoh delivery method mungkin kita gunakan VC sekarang macam video conference. Atau kita jumpa dekat mana-mana syarikat, industri, kita tunjukkan multimedia development kita lah. Contoh multimedia development yang kita buat animasi Upin Ipin. So, kita faham animasi Upin Ipin ada macam-macam step. Dia sketching, and then dia drawing, and then dia color, and then dia buat animation. Dia masukkan dubbing. Dubbing maksudnya suara lah. Suara kepada watak-watak. And then macam mana dia masukkan pula dalam video-video untuk dia jadikan dia sebagai video. Dia bergerak. Gambar still image tadi bergerak. Okay. So, semua okey? Boleh. Itulah. Itulah yang sebahagian yang saya ceritakan tadi lah. So, di dalam multimedia sistem ni ada beberapa karakteristik yang awak perlu ambil tahu lah. Ada 4 ni sajalah. Computer control must be lah. Yang macam saya cakap tadi, guna software apa, guna hardware apa, and then kita guna development ni dekat dalam platform apa, Windows ke, Apple ke, iOS ke, okay? And then dia mesti integrated.
Dan lepas tu dia information must be represented digitally lah. Informasi yang kita dapat tu mesti digitalize lah. Contoh kalau suara kita rakam. And then suara kita rakam dia masuk dalam software sound. Dan itulah digital. Dia kata represented digital. Macam tu lah. And then suara analog bila kita rakam jadi digital. Interface. Interface of final product usually interactive. Mestilah. Baru kita kata dia multimedia. Interface ni apa? Interface ni antara muka. Paparan yang kita buat lah. Contoh aplikasi asas solat. Kita buat aplikasi asas solat. Macam mana nak belajar solat untuk kanak-kanak. Interface dia kena ada sound, dengar orang mengaji. And then ada ayat Quran, teks. Itu interface lah. And then button-button, interactivity dia. Klik next, pergi muka surat baru. Klik previous, muka surat selanjutnya. Sebelumnya. And then kalau adakah anda meneruskan, lepas tu ya atau tidak. Itulah interface dia lah. Ada button, ada link, ada susun atur di belah kiri ke, belah kanan ke. Atau kita pergi, contoh satu lagi, application Shopee. Shopee tu banyaklah kan. Banyak gambar-gambar. Nanti kita boleh tekan. Gambar-gambar tu kita boleh tekan, dia macam link. Kita pergi ke next page. Itulah interface dia lah. Interface of final product usually interactive. Bila kita tengok, kita boleh tekan. And then dia bawa kita pergi ke next page. Lepas tu bila kita suka, kita buy now atau add to cart. Itu interactivity yang digunakan lah. Okay, macam contoh Shopee lah, paling senang kan. And then bila buy now, dia bawa kita pergi payable. Dia suruh isikan alamat, and then medium untuk post, dan macam mana pembayaran. Okay. Interactivity tu berlaku bila kita ada feedback pada aplikasi tu lah. Okay. Kita bagi feedback macam mana? Macam tadi lah. Nanti kita tekan next, kita add to chat, kita buy now, and then kita pay. Itu dah interactivity-nya. So, semua okay? Okay. Itulah sebahagian multimedia sistem yang kita kena ambil tahulah dalam ni ya. Boleh teruskan? Okay. So selanjutnya kita pergi ke subtopik multimedia components lah. Ini sebenarnya nak bagi tahu dia adalah multimedia element tadi tu lah, yang ada 5 tadi tu. Yang ada text, graphics, audio, video and animation. 5 ni lah, ada 5 je. Okay, kita tengok first kali multimedia komponen pertama text. Dia kata text dia adalah characters yang digunakan untuk create tulisan, sentence dan paragraf lah. Okay, tulisan, sentence dan paragraf mengandungi macam-macam jenis teks lah. Ada macam-macam jenis font kan, ada font Arial, ada font Verdana kan, and then kita boleh pilih berapa size dia, ada 12, ada 30 dan sebagainya. So teks ni ikut pada similarity dia lah. First kali tajuk mesti bold dan besar, and then subtajuk mungkin bold, mungkin tak bold, besar sikit je lah daripada yang atas tu. Atas paling besar, subtajuk kecil sikit, and then paragraf-paragraf di bawah normal lah tulisannya. Mungkin awak nak guna Times New Roman. Macam tu lah itu kita tentang teks lah. Okay. Selanjutnya graphics. Bila kata graphics je, apa yang awak nampak still image ni adalah dipanggil graphics lah. Benda yang tak bergerak. Maksudnya gambar pegun. Contoh gambar gunung ganang ni, gambar pegun. And then dia mungkin sebuah drawing yang awak sketch. Dan ada juga berkaitan yang
information non-text information. Contoh macam carta pie, carta bar dan satu lagi mungkin karakter-karakter kartun. Yang tak bergerak ni kita panggil grafik lah dan image. Okey? Okey, sampai takat ni saya nak tanya. Siapa tahu macam mana nak kenal grafik ni guna format apa? Okay, boleh tulis dekat chat room ni. Okay. jpeg.png. PNG. Selain JPEG dengan PNG, apa lagi jenis-jenis save as gambar yang awak tahu? Banyak ni. Ni common lah, JPEG dengan PNG. PDF boleh jadi jugalah. PDF boleh jadi. Dia mungkin gambar and then kita stilkan dia jadi PDF. TIFF. Okay, betul lah. So, mostly faham lah Faham tentang grafik Okay, saya sambung Next. Animation. Okay. Animation ni berbeza sikit dengan grafik tadi lah. Kalau grafik tadi dia still image, tak bergerak. Kalau animation, still image tadi, kita susun dalam frame rate tu, dia akan jadi bergerak lah. So, bila benda bergerak, kita panggil animasi lah. Gambar bergerak adalah animasi. Okay. Dia boleh jadi grafik still image tadi, atau apa-apa ikon yang kita create untuk dapatkan satu illusion of motion lah. Macam illusion mata kita lah. Sebuah star bertukar menjadi bulat contoh. Akan ada cara motion twin dia lah. Nanti kita akan tengok. Okey. Saya nak tanya. Contoh kartun animasi 2D. Boleh semua respon dekat chat tu. Contoh kartun animasi 2D. Lava 3D. Yang 2D saja. Keluang Man. Yes, Keluang Man 2D. Sekarang dah tak banyak kan Keluang Man Kampung Boy. Yes, Awang Kenik ada. Peppa Pig. Ya, betul. Doraemon yes, masih 2D. Cuma movie dia saja sekarang ni buat 3D. Movie Doraemon. Selain tu yang lain semua ada 30 kat dalam ni. Tom and Jerry, yes. 2D animation. Anak-anak sidik, yes. Hagimaru, yes. SpongeBob, yes. Shinchan, yes. Seiringan Shinchan dia jawab. Anime apa? Kena bagi tajuk. Kartun anime. Anime sekarang dah ada 3D juga. Pokemon, yes. Pokemon yang bila tu? Naruto, yes. Digimon, yes. Dan itu kata apa? Agent Aldi. One Piece, yes. One Punch Machine. Pac-Man, yes. Oma Hana bukan. Oma Hana dia bukan 2D. Typo. Okay. Mr. Bean, yes. Frozen, macam bukan je. Oogie and the Cockroaches, yes. Attack on Titan, yes. Okay, macam semua dah habis idea. Untuk 3D pula. Siapa tahu kartun 3D animation? Frozen, Upin Ultraman, Pokemon, 3D mostly kartun sekarang. Bagi nama tajuk dia. Ben 10, yes. Agent Ali. Agent Ali the movie lah tulis panjang-panjang. Apa beza 2D dengan 3D? Kejap saya cerita Kita tengok kawan-kawan kita pandai tak jawab soalan kartun 2D, kartun 3D. Boboiboy sekarang yes. Frozen yes.
Yes. Okay. Siapa nak jawab lagi tak? Ada banyak kartun ni kat dalam Malaysia ni, kat dunia. Toy Story, yes. Minion, yes. Selain pada tu, Ottoman. Moana, yes. How to Train Your Dragon, yes. Omahana tadi betul. Tadi 2D tak betul lah. Omahana, Didi and Friends, 3D betul. Upin Ipin betul 3D. Iron Man. Iron Man mana? Uteri, yes. Despicable Me, yes. Pada zaman dahulu, yes. Pocoyo, yes. So, mostly kawan-kawan awak faham lah beza 2D, 3D. Zootopia, yes. So, nanti kita akan tengok apa beza 2D dengan 3D. Okay, kalau 2D, siapa boleh jawab? Sebab kelas malam ada seorang student dia boleh jawab. Ataupun dia cakap. Untuk lepeh. Okay, kalau 3D? Hampir betul tu. Betul lah yang dia jawab tu. Hampir betul lah jawapan dia. Siapa nak jawab selain yang dia cakap tadi? Kotlah dia ada jawapan lain sikit daripada yang kawan kita tadi. Kawan Norman tadi betul. Siapa lagi nak cakap? 2D tak ada width. Ya, betul. Dia tak ada isi padu. Kalau secara saintifik lah, kalau kita belajar perbezaan kartun 2D dengan kartun 3D tu, macam kawan awak tulis ni, 2D dia tak ada isi padu lah, kedalaman lah. Kalau kita nak kira kedalaman lah. 2D sama seperti atas kertas, cuma 3D ada banyak angle, boleh lihat betul. 2D satu permukaan betul juga. 2D flat. Flat lah maksudnya kalau kita ada paksi X, Y, Z, X, Y je. So kita flat lah. Tak boleh tengok tepi-tepi dia. Faham tak? Maksudnya dia tak ada isi padu lah. Kalau 3D, paksi dia X, Y, Z. Maknanya kita boleh tengok width. Macam kawan awak kata tadi ada kedalaman, ada isi padunya. Boleh tengok pelbagai angle juga. Betul lah. Ada 360 degrees punya area yang kita boleh tengok. Betul lah kawan-kawan kita cakap Bagus. Kita sambung balik Next, audio. Okay. Nampak macam simple. Tapi audio tu sendiri ada macam-macam lah. So, dia music, speech atau any other sound. Maksudnya kalau kat sini, pecahan audio tu saja ada 3 lah. Okay, saya tulis kat sini. So, yang lain boleh take notes lah. Okay, ni 3 jenis audio. Awak perlu tahulah. Nanti dalam kursus chapter 3 atau 4 lah, kita akan tengok in details. 3 jenis ni. Narrator, sound effect, and then background sound. Narrator tu macam saya lah. Suara dubbing, atau suara orang bercakap. Atau pencerita. Pencerita. Dalam watak-watak tu mesti ada satu pencerita. Contoh cerita yang warna biru tu cerita apa tu 3D. Warna biru tu. Dia ada narrator dia. Dia ada narrator. Narrator tu macam menceritakan the whole story. Okay. Nombor 2, sound effect. Sound effect yang menggambarkan sesuatu bunyi lah. Macam contoh bunyi burung, bunyi kaca pecah,
atau ada orang pakai kasut tinggi boleh dengar dari jauh. Itu sound effect. Background sound pula berbeza lah. Background sound ni menunjukkan sesuatu mood pada waktu itulah. Kalau kita tengok movie, bila kita tengok movie seram, background sound dia mesti macam yang suspense. Suspense lah. Dan bunyi itu memainkan peranan pada sesuatu cerita lah. Kalau awak tengok je movie tanpa suara, tanpa bunyi, awak takkan rasa excitement dia. Contoh macam takut, sedih. Kalau awak tengok je kan. So bunyi itu menambahkan lagi efek dan excitement seseorang lah. Bila kita tengok satu movie tu lah. Okay. And then last video. Video apa? Video image-image yang kita dah susun tadi dan dimainkan pula dalam speed yang laju. Dalam 15 ke 30 frame per second lah. So gambar-gambar pegun tadi boleh jadi animasi ataupun disusun gambarnya jadi satu video, satu jalan cerita. Itu kita panggil video lah. Video ni selalu kita buat sebagai end product atau end subjek untuk sesuatu benda yang kita nak lihat macam movie atau animasi-animasi dekat pawagam, sebagainya lah. Atau conferencing lah. Okey, semua okey? Boleh respon? Semua okey ke setakat ni? Alright, okey. Yang penting awak faham multimedia tu ada 5 elemen. 5 elemen yang saya tunjuk tadi lah. Teks, audio, video, grafik, animasi. So last untuk topik 1 ni multimedia hardware and software lah. So multimedia tu sendiri akan jadi bila ada hardware dengan software ni lah. Kita akan tengok apa itu hardware and software. Pukul 11.30. Lambat bangun kot. Okey, kita tengok hardware yang pertama, screen atau display. So ada macam-macam screen atau display yang kita dah tahu buat masa sekarang ni lah. Macam sekarang ni kita dekat depan PC, dekat depan laptop. Ini screen kita lah. Okay. Kalau sebelum ni kita ada tengok ada LCD screen. Macam dekat dekat kita punya PC kita lah kan. And then kalau sebelum ni komputer dulu-dulu dia macam TV lah. Dia ada juga macam plasma TV, 4K TV kan. LED, touchscreen dan sebagainya lah. Ini paparan lah. Satu lagi paparan selain screen atau display ni, inilah digital projector. Digital projector ni kalau awak ada dekat lab kat sini, awak tahulah, awak boleh tengok dia ada dekat atas. Dia orang pasang kat atas ceiling. So macam-macam jenis lah digital projectors ni. Dia memaparkan gambar di screen dalam paparan yang berskala besar lah. Macam kita tengok movie kan. Macam kita pergi, kalau siapa-siapa pernah pergi kedai mamak nak tengok bola. Kedai mamak beli digital projector macam tu lah. Dia papar dekat layar putih. Macam tu lah. Okay. Ada musim-musim dulu-dulu orang pergi tengok bola kan. Tak nak tengok seorang-seorang kat rumah, pergi kedai mamak lah kan. Mana-mana yang ada screen-screen yang besar-besar tu kan. Next, head-up display. Yang ini kira macam advance lah Dia macam virtual reality. Maksud dia, kita berada di tempat tu lah. Kita sekarang dekat real world. Kita pakai pula satu gadget. Contohnya VR punya paparan. And then kita macam nampak benda tu real dalam dunia kita. Contoh macam games ke atau simulation yang kita nak hadap, macam contoh ujian memandu ataupun ujian pemanduan kapal terbang. Macam pilot-pilot ni akan gunakan gadget-gadget sebeginilah, simulation sebeginilah untuk dia dapat tengok dan pelajari lah semua ni
Dia akan tengok lah berapa tinggi yang dia naik, and then berkelajuan berapa, okay. So head up display ni boleh jadi macam-macam lah. Kalau dulu dia macam nampak prototype lah. Kalau sekarang ni dia dah boleh dalam bentuk Google lah macam Google okay. Selain pada tu, multimedia hardware yang lain adalah audio sendiri. Audio ada macam-macam lah. Audio dia boleh jadi speaker, dia boleh jadi sound card, atau macam laptop awak sendiri, dia keluarkan sendiri audio Dan kita mungkin gunakan headset macam saya lah. Headset macam saya untuk dengar audio. Seperti saya dengar apa yang awak cakap sekarang, ataupun dengarkan lagu dan sebagainya lah Ini semua dia macam gadget-gadget hardware yang diperlukan lah dalam multimedia. Satu lagi optical storage. Okay, most of us tak guna dah. Tapi dalam pembangunan permainan gamification, mostly masih lagi gunakan optical storage ni lah. Contoh dia gunakan untuk PS, PlayStation dia. Dia gunakan Blu-ray. And then dia mungkin ada Nintendo ke, and then dia ada game macam Xbox dan sebagainya lah So next kita tengok software pula. Software pun membantulah untuk kita dapat lihat paparan multimedia ni lebih berkesan lah. First sekali presentation software. Macam yang saya tunjuk sekarang ni PowerPoint. Paling simple kita tengok PowerPoint lah. Dan lepas tu boleh tengok software-software lain. Paparan presentation lain macam yang saya bagi dalam YouTube tu. Powtoon. Okay. Itu presentation software yang mudah untuk kita tengok lah. And then kita nak tengok application yang gunakan word processing. Macam contoh kita gunakan XPS word processing dekat dalam telefon atau dekat kita punya paparan laptop, Microsoft Word dan sebagainya lah. So dekat situ kita boleh tambah elemen link. Link yang macam ada garisan lah. So kita buatkan satu link kepada satu perkataan supaya dia boleh jadi interaktiviti pada kita lah. Mungkin dia boleh pergi ke next page, mungkin dia boleh pergi kepada next gambar dan sebagainya. Next, authoring software. Authoring software ni yang saya minta awak download lah. Ada dua software tu. Salah satunya Animate. Okay, kalau awak tengok kat sini Animate Okay, Animate ni membantu untuk kita bangunkan kita punya 2D atau 3D animasi lah Kalau macam untuk 3D, macam-macam lah. Dia bukan sekadar Zara 3D sajalah. Dia macam-macam jenis software 3D yang ada dekat dalam Malaysia ni. 3D Max, Lightwave dan sebagainya lah Web browser contoh yang awak buka lah macam Google, sebelum ni Netflix, and macam-macam lah. Web browser yang sekarang ni ada Internet Explorer, Mozilla, itu kita panggil web browser lah, HTML editor. Okay. So software yang digunakan untuk paparan web browser mungkin awak tak pernah guna lah sebelum ni. Mungkin awak akan guna untuk semester depan atau semester tahun 2 lah. Macam contoh Dreamweaver ni, pembangunan web Okey, untuk topik ni saya nak awak faham betul-betul lah summary untuk chapter 1 ni So awak tengok kat sini multimedia dia ada beberapa komponen atau elemen. Ada definisi dia, awak kena tahu. Ada karakteristik, 4 karakteristik dalam multimedia system. Dan juga ada hardware dan software yang terlibat dalam pembangunan multimedia. Okey. So, semua faham apa yang baru saya lecture sebentar tadi?
Okey. So, ada apa sebarang pertanyaan? Ada sebarang pertanyaan? Apa dia? Ingat kan nak tanya apa benda? Ha? Lambat lah tu. So, saya lecture balik yang saya bagi PDF tu je lah. Yang saya ada bagi dalam author tu. Rajin-rajin buka author tu lah eh. Sekarang saya ada update macam-macam lah dekat situ. Hmm. So, kejap eh. Saya nak... okey. Boleh on kamera semua? Saya nak buat untuk saya punya